Okey, since kita dah start bercakap mengenai sukan bola sepak, tak sahlah kalau tak ada individu istimewa ini. Kita boleh panggil dia orang kuat juga kan, Lily? Of course, orang kuat. Macam biasa, thank you for being here, wartawan tersohor. Astro Arina Zul Habibi. Helmi Zainal Asam. Saya rasa minggu ni saya bekerja asyik muka Zul je. Tapi memanglah sebab info-info yang Zul bagi tu Betul. memang best. Betul-betul. Lepas balik Qatar memang dia letak sini je. Betul. Kenapa tak suka ke jumpa kita orang? Okey. Suka je kan? Tapi orang request. Orang DM tolong bawa Zul lagi banyak lagi. Nadia weekend semua. So kita ada soalan nak dia ajukan Okey, kepada Zul. silakan. Okay? Okey, Zul. Kita ni dah menjelang nak keluar masuk, transfer window apa semua kan. Lily fans Selangor kan? Okay, so I nak kena tanya. You tanya. Okey. Soalan Selangor. Zul, kita nak tahulah latest dekat camp Selangor. Alvin diumumkan secara rasmi bersama dengan Red Giants. Mungkin apakah impak yang akan ditunjukkan Alvin sendiri, Zul? Okey, saya rasa minggu ni banyak juga player Selangor yang kita dah tahu kan. Dan ini merupakan pemain import terbaru ketiga Selangor untuk musim 2024-2025. Kita kenal dia dengan nama nickname adalah Fortes. Dia ni adalah ini dah confirm lah pemain ketiga yang menandatangani kontrak akan beraksi di posisi sayap sama ada kanan dan kiri. Melihat kepada keadaan pasukan Selangor, Faizal Halim memang biasa main posisi kiri dan saya jangka dia akan bermain di posisi sayap. Datang daripada Liga Thailand, jadi saya rasa tak ada masalah untuk dia membiasakan diri dengan suasana bola sepak di Asia Tenggara dan terutamanya di Malaysia untuk musim pertamanya. Dan Selangor merupakan kelab ke-10 pada Fortes ini untuk dalam kerjaya profesionalnya. Yang menarik tentang Fortes ni, dia merupakan produk Feyenoord. Yang beraksi di Liga Eredivisie Belanda kan. So kalau kita cakap pasal produk daripada Belanda ni, kebiasaannya dia sentiasa melahirkan winger yang mempunyai kelajuan. Contoh Ian Robben dan beberapa pemain lagi lah. Sememangnya produk datang daripada yang mempunyai pengalaman di Liga Belanda ni ada kelebihan dari aspek kelajuan dan saya tengok dia juga mempunyai teknikal yang baik apabila mendapat bola, terutamanya mengawal bola dalam melakukan gerakan dan juga menghasilkan jaringan. Bersama di Liga Thailand, saya rasa dia telah melakukan 38 penampilan dan telah menjaringkan belasan gol dalam beberapa musim di Liga Thailand. Beliau juga berpengalaman di negara-negara seperti Turki, Uzbekistan, mungkin saya dah cakap tadi Belanda dan beberapa negara lagi. Tapi saya nak sentuh tentang Uzbekistan yang mana beliau pernah beraksi di Liga Juara-Juara Asia. Jadi Selangor akan beraksi di Liga Juara-Juara Asia kedua tahun ini. Saya rasa sudah Tidak pasti. ada feeling tu. Feeling dan pengalaman tu akan membantu Selangor. Cuma bagaimana dia nak memahami falsafah dan juga DNA bola sepak Tan Cheng Ho itu akan menjadi persoalan dan juga cabaran kepada Fortes kali ini. So maybe kalau Tan Cheng Ho boleh penetrate lah apa falsafah yang diterapkan dalam pasukan Red Giants kepada Fortes ni rasanya boleh gel in perfectly. Memang satu edition yang cukup menarik untuk kita lihat untuk musim ini. Sebab Selangor sudah mempunyai Faizal Halim di sebelah kiri dan seorang lagi pemain yang laju di bahagian kanan selepas mereka kehilangan Hein Tat On, pemain Myanmar yang tak dapat menunjukkan prestasi yang baik. Jadi saya rasa Fortes boleh mengisi kekosongan itu dan membentuk satu jentera serangan yang baik untuk The Red Giants musim ini. Cukup gembiralah fans-fans Red Giants untuk season ni ya. Okey, kita nak beralih pula kepada JDT. Difahamkan bahawa Daniel Amir akan meninggalkan Harimau Selatan untuk bersama dengan sama ada Penang FC ataupun Kuching City. Betul ke perkara ini, Zul? Yes, betul. Saya antara orang pertama mendapatkan perkabaran ini ketika habis saja selesai aksi Liga Super JDT di Stadium SSI. Saya terus mendapatkan Daniel Amir. Beliau tidak mengatakan kepada saya sama ada keluar ataupun tak, tetapi maklumat yang saya terima daripada orang-orang sekitar di sana mengatakan ya ini merupakan aksi terakhir, bukan aksi terakhir lah, penampilan terakhir Daniel Amir bersama JDT walaupun dia tidak beraksi. Pada ketika itu Dayang, dia dikabarkan ke Penang dan memang ada rundingan yang boleh saya katakan 90% Daniel Amir ke Penang itu hampir menjadi kenyataan. Tetapi perkabaran terbaru yang kita terima ketika saya berada di Qatar, Daniel Amir mendapat tawaran dan juga orang kata yalah daripada Kuching City. Saya tidak pasti adakah Penang tidak dapat ataupun tidak mampu untuk membayar ke ataupun tidak berminat ke oleh jurulatih sekarang iaitu Akmal Rizal, tetapi
dia ketika ini berada dalam perancangan Kuching City di bawah bimbingan Adil Syarin. Bila kita bercakap mengenai Daniel Amir, ya, pemain ini seorang pemain yang mempunyai credibility yang baik, seorang pemain yang bagus, cumanya kurang minit permainan dan tidak dapat peluang beraksi bersama JDT. Itu mungkin agak membimbangkan ataupun sedikit tenggelam nama Daniel Amir dalam sejak beberapa tahun ke belakang ini. Tetapi jika dia berhijrah ke Kuching City yang akan membentuk satu pasukan yang baik pada musim depan, saya rasa beliau mampu untuk kembali meletakkan nama beliau di tahap yang lebih tinggi. Yang kalau kita ingat lagi, nama samaran dia adalah Boy. Dah lama tak dengar nama Boy di Liga Malaysia ni. Betul. Yang Ini penting pun kenal kan? kenal Boy Boy. nak pindah Kuching kah? Yang penting dia dekat Qatar pun dia boleh dapat info. Punyalah power Zul kita ni. Kata pun dapat info pertama orang pertama. Betul. Zul, selain Boy, seorang lagi pemain JDT, Adam Nur Azlin, dikabarkan juga sama ada ke Perak ataupun Seri Pahang, Zul. Betul. Sebenarnya ramai lagi pemain JDT yang akan keluar dan dipinjamkan. Tapi kita fokus pada Daniel Amir, dah sebut tadi. Yang kedua adalah Adam Nur Azlin. Untuk Adam, sama statusnya dengan Boy yang mana saya difahamkan, dia dah diumumkan. Adam Nur Azlin dah diumumkan, dilepaskan JDT. Bermakna beliau perlu mencari haluan baru. Pada awalnya, sama juga situasi seperti Boy tadi, ketika berakhir saingan Liga Malaysia terakhir JDT itu, memang kuat mengatakan dia ke Perak. Dan saya dapat tahu juga dia mempunyai hubungan yang baik bersama jurulatih Perak iaitu Yusri Cetlah. Dan rundingan saya rasa hampir selesai. Tetapi situasi sebaliknya berlaku dalam beberapa hari yang lepas atau beberapa minggu yang lepas, Adam Nur Azlin kini berada dalam perancangan Seri Pahang. Seri Pahang mempunyai ramai juga pemain yang pernah dipinjamkan daripada JDT. Jadi kita tidak tolak kemungkinan perkabaran itu ataupun spekulasi ini boleh berlaku. Sebab ya, kalau kita mencontoh sebelum ni Izam Tarmizi, Syazwan Andik, Azif Nasuhak semuanya datang daripada JDT, mungkin hubungan antara Adam Nur Azlin dengan pemain-pemain yang pernah beraksi bersama JDT itu menyebabkan dia memilih ke Seri Pahang untuk menguatkan di bahagian pertahanan. Yang kita tahu, Seri Pahang saya difahamkan tidak melanjutkan kontrak Muslim Ahmad, Nicholas Suret, dan saya rasa beberapa pemain lagi. Tapi dua pemain utama lah yang kita kenal kan, Nick Suret dan juga Muslim Ahmad. Jadi kekosongan itu ketika ini akan diisi Adam Nur Azlin. Cumanya sejauh mana Adam ke Seri Pahang berbanding Perak tu kita tidak pasti ketika ini, tetapi melihat kepada situasi yang saya sebut tadi dengan adanya bekas-bekas menjadi JDT di situ, saya menjagakan beliau akan ke Seri Pahang. Okey, informatif dan cukup padat. Thank you so much, Zul. Mungkin ada yang tak puas esok kalau Zul akan bersama dengan kami lagi di Nadia Arena lah. Kena tunggu. Thank you, Zul. Thank you, Lily. Thank you, Dayang. Zul. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Tak tahu nak respon macam mana. Tiba-tiba. Alright, selain itu kita juga nak bawakan lagi bola sepak buat anda selepas ini.